cikgu nak semua orang respon, semua orang respon. Kalau ada soalan terus tanya cikgu. Kod, jangan malu, jangan malu. Tak ada siapa pun kenal kamu. Okey. Cikgu je kenal. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi yang masih belum buka kamera boleh buka kamera. Okey, jadi kita ni dah nak teruskan dah kelas kita. Okey, jadi cikgu bagi tahu apa yang kena ada. Yang kena ada adalah kamu punya kertas yang kamu nak tulis. Lepas tu kena ada kalkulator. Masing-masing kena ada kalkulator. Cikgu sendiri ada kalkulator. Lepas tu cikgu nak masing-masing kena ada pensel dan salin apa yang cikgu nak ajar. Boleh ke Adlan? Cikgu nak teruskan ni Adlan. Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dalam keadaan fokus dan ready lah untuk belajar. Okey, jadi bila cikgu, kita ni nak belajar bab berapa ni? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu cikgu kita nak belajar bab berapa? 9. Okey, bab 9. Bab 9 ni pasal apa? Boleh ke bagi tahu cikgu pasal apa? Pecutan. Salah. Laju dan pecutan. Betul lah tu. Cuma terbalik. Laju dan pecutan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kamu sendiri yang kena fokus ni. Okey, kalau siapa-siapa yang ada masalah, ada yang tak faham, ada apa-apa persoalan nak tanya cikgu, bolehlah WhatsApp cikgu. Kok kalau kamu malu-malu. Boleh ke diorang ni? Jangan malu-malu, boleh? Okey. Okey, jadi Wan Rifki ada ke di sana? Mana dah semua ni hilang dah. Okey. Ada tengah siap-siap. Okey, baik. Okey, jadi hari ni apa yang kita nak pergi dulu? Kita nak pergi kepada laju cikgu. Laju ni dah banyak kali dah belajar. Okey, tak apa. Hari ni kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan homework. Okey, jadi dekat dalam homework ni cikgu akan terangkan dekat kamu macam mana nak selesaikan soalan-soalan dekat homework ni. Okey, jadi untuk penyelesaian soalan homework ni masing-masing boleh cikgu harap dah print lah. Okey, boleh tengok macam mana cikgu terangkan. Kalau tak faham bagi tahu okey, laju ialah kadar perubahan jarak. Maksudnya dia suruh kita isi apa ni dalam kotak ni? Dia suruh kita isi formula laju. Okey, formula laju. Laju sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu laju sama dengan apa? Jarak bagi masa. Ya, pandai. Jarak bahagi dengan masa. Bila orang cakap tentang laju, tak payah fikir panjang. Laju adalah sama dengan jarak bahagi masa. Itu adalah jawapan dalam kotak. Okey, kemudian kita akan jawab soalan nombor 2. Jadi untuk soalan nombor 1 tu memang kena ingat. Okey, jadi soalan yang cikgu nak jawab ni, tengok ni Aida berjalan ke kedai yang berjarak 100 meter. Kita tulis dia punya jarak. Kita tulis dia punya jarak. Kita keluarkan. Jarak adalah sama dengan 100 meter. Selama, maksudnya masa dia dekat sini adalah apa? 5 minit. Hitung lajunya. Bila cikgu nak suruh kamu hitung lajunya, laju sama dengan apa? Jarak Pandai. Jarak bahagi dengan masa. Jadi dekat sini jarak kita 100 meter. Letak meter dekat situ. 100 meter. Per dengan masa 5 minit. Sekarang ni 100 bahagi dengan 5. 100 bahagi 5 tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. 20. Dapat berapa? 20. Iya, 20. Pandai. Jadi 20 tu dah betul dah nilai dia. Unit untuk laju. Kalau dekat jarak dipakai meter, ya betul. Kalau dekat masa dipakai minit, maksudnya dekat sini kita pakai apa? 20 meter per minit. Ini adalah jawapan untuk contoh nombor 1 daripada kita punya worksheet.
Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau siapa-siapa yang ada masalah, boleh screenshot, boleh salin apa yang cikgu tulis. Sepatutnya kalau nak senang, print dulu. Lepas tu sepanjang cikgu tulis, salin terus. Salin terus, salin terus. Fokus. Okey. Jadi cikgu akan terus pula kepada contoh nombor 2. Masing-masing boleh tengok Okey, contoh nombor 2, tengok macam mana cikgu keluarkan data. Tengok Okey, Kaizuran boleh nampak tak ni kat depan ni? Boleh. Okey, Khairul dan Badrul ialah pelari pecut negara. Maksudnya dia tengah lumba lari. Semasa latihan acara 100 meter. Jadi kita tahu dekat sini jarak kita adalah 100 meter. Okey. Okey, kita pergi kepada Khairul. Khairul menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Maksudnya dekat sini kita boleh faham apa? Masa untuk Khairul habiskan 100 meter adalah 10.18 saat. Manakala Badrul, kita pergi kepada Badrul. Badrul, dia punya laju dia, masa yang dia ambil adalah 10.25 saat. Jadi bila kita nak tengok soalan ni apa, kita baca yang terakhir. Hitung laju larian Khairul dan Badrul. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, laju sama dengan apa? Nak dengar suara sikit? Jarak bagi masa. Iya, pandai. Jarak bahagi dengan masa. Untuk Khairul, laju dia apa? Laju dia, jarak dia 100 meter bahagi dengan masa dia 10.18. Jadi dekat sini kamu tekan sahaja kalkulator 100 bahagi 10.18. Tolong cikgu tekan kalkulator, kita dapat berapa laju untuk Khairul ni? Dapat berapa? 9.82. Ya, 9.82. Okey, tolong bagi tahu cikgu. Dekat sini unit untuk laju dekat sini apa unit untuk laju dekat sini? Meter per saat. Iya, pandai. Meter per saat. Jadi dekat sini jarak dia pakai meter, masa dia pakai saat. Jadi unit untuk laju dekat situ adalah meter per saat. Cikgu terang satu-satu dekat situ. Kok siapa-siapa yang confused, boleh bagi tahu cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi pula kepada nilai laju. Nilai laju dekat sini jarak dia 100 meter bahagi dengan 10.25. Sekarang tolong cikgu tekan kalkulator, 100 bahagi 10.25 dapat berapa? Dapat berapa? 9.76. Okey, pandai. Kita bundarkan 75 tu, kita akan jadi 9.76. Jadi dekat sini kita dapat unit dia adalah meter per saat. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu semua, Khairul ke Badrul yang lagi laju? Khairul. Ya, kita nampak dekat sini unit dia 9.82, lagi tinggi daripada 9.76. Bermakna Khairul tu lagi laju daripada Badrul. Habis dah untuk contoh nombor 2. Ada soalan tak nak tanya cikgu dekat soalan ni? Ada soalan tak? Tak ada Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan pergi kepada contoh nombor 3. Kita pergi kepada contoh nombor 3. Okey, kalau tak faham, ingat bagi tahu cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada contoh nombor 3. Kaizuran nampak tak ni Kaizuran? Nampak. Okey, bagus. Okey, tengok ni Farid. Ada ke nama Farid? Dalam ni cikgu nak tengok ada tak nama Farid? Tak ada Okey, Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km. Maksudnya dekat sini kita cakap apa? Kita tulis. Setiap kali kita baca, kita dapat maklumat, kita keluarkan. Ingat, tu cara nak jawab soalan matematik. Jarak dia adalah 170 km dalam masa 2 jam. Yang pertama, okey. Jadi bermakna masa yang diambil adalah 2 jam. Okey. Yang pertama dan ini adalah yang pertama dia, bahagian yang pertama. Okey, kemudian dan 190 km. Jarak untuk bahagian yang kedua adalah 190 km. Dan masa dia apa?
masa dia adalah dalam 4 jam. Okey. Okey. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Macam mana kita nak tahu laju seragam? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud laju seragam? Macam mana kita nak tahu dia laju seragam? Ingat tak? Sama laju. Sama. Ya, laju yang sama. Ya, pandai. Laju yang sama. Jadi dekat sini nak tak nak kita kena kira. Laju dekat sini adalah 170 bahagi dengan 2. Okey, kita tekan kalkulator masing-masing. 170 bahagi 2 dapat berapa? Dapat berapa? 85. Okey, dapat 85. Tolong cikgu lagi sekali. Unit untuk laju dekat sini kita pakai apa unit dia? Meter per jam. Ya, kilometer per jam. Okey. Sebab apa kilometer? Jarak dia dalam kilometer, masa dia dalam jam. Tu cara dia. Okey, dah selesai soalan nombor 1. Iaitu bahagian yang pertama. Kita pergi pula bahagian yang kedua. Laju. Okey, jarak dia 190. Masa dia 4. Jadi 190 bahagi 4. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? 47.5 Okey, 47.5. Unit dia apa? meter per jam. Kilometer per jam. Sekarang ni cikgu nak soal semua orang dekat sini. Adakah dia laju seragam? Tak. Ya, pandai. Dia adalah bukan laju seragam. Bukan laju seragam. Ingat, laju seragam adalah apabila dia mempunyai nilai laju yang sama. Sekarang ni nilai dekat bahagian pertama adalah 85. Nilai untuk bahagian nombor 2 adalah 47.5. Jadi nilai laju tu nilai yang berbeza. Jadi bila nilai dia berbeza, kita panggil dia bukan laju yang seragam. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Okey. Aiden okey Aiden? Aiden boleh faham Aiden? Boleh. Okey, bagus. Ada soalan nak tanya? Macam mana nak tahu jam tu bukan Macam mana nak tahu? jam tu bukan laju seragam. Okey, kalau dia laju seragam, tadi cikgu kira sini 85. Bila cikgu kira bahagian nombor 2 tu dapat 85 juga, barulah kita panggil dia laju yang seragam. Maksudnya jawapan untuk laju tu mesti sama. Sekarang ni jawapan untuk bahagian pertama tu 85. Tapi bahagian kedua tu adalah 47.5. Jadi nilai dia sama tak Wan Rifki? Nilai 85 dengan 47.5 tu sama tak? Tak. Tak sama. Jadi bila dia tak sama, kita panggil dia bukan laju seragam. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dah contoh dekat sini. Okey, jadi cikgu akan teruskan pula kepada nombor 4. Cikgu akan terus tulis kepada nombor 4. Jadi sekarang ni Mike memukul bola golf daripada tiang P ke tiang S. Maksudnya apa? Daripada P pergi kepada S. Melalui Q dan R. Jadi dia tak pergi straight kepada S. Dia pergi P, dia pergi Q, dia pergi R, dia pergi S. Jadi dia pergi zigzag. Dia pergi zigzag. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju seragam? Okey, ingat. Bila kita nak kira laju seragam, kita kena kira. Sekarang ni P pergi kepada Q. Daripada tiang P pergi kepada tiang Q. Cikgu kira ni. Lepas ni cikgu nak kamu kira Q ke R dan R ke S. Okey. Daripada P pergi kepada Q. Laju formula dia apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Apakah formula laju? Jarak bagi masa. Okey. Pandai. Jarak bahagi dengan masa. Sekarang ni daripada P pergi ke Q, jarak dia adalah 40 meter. Masa dia adalah 2 saat. Sekarang 40 bahagi dengan 2, kita akan dapat 20. 20 apa? Apakah unit laju dekat sini? Kita boleh Minit per faham? saat. Ya, pandai. Meter per saat. Okey, sekarang ni
yang daripada P pergi ke Q, cikgu dah kira anak panah warna biru ni. Laju dia adalah 20 meter per saat. Sekarang ni cikgu nak kamu kira Q pergi kepada R, Q pergi kepada R dan R pergi kepada S. Okey. Jadi semua orang kira ikut contoh warna biru yang cikgu tunjuk ni. Lepas tu hantar dekat cikgu. Lepas tu bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Laju dia seragam tak daripada P ke Q, Q ke R, R ke S. Laju dia sama tak? Okey. Jadi cikgu bagi masa untuk buat. Boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cikgu tunggu Okey. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh bagi tahu cikgu Siapa pernah main golf kat sini? Aziz pernah main golf tak Aziz? Pernah ya, pernah. Oh, pernah. Tak jauh ibu. Yalah tu pernah. Panas kot main golf. Okey, Kaizuran dapat buat tak Kaizuran? Dapat. Okey, bagus. Cikgu nak tanya Insyirah dapat buat tak Insyirah? Dapat. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Boleh bagi tahu cikgu kalau siapa-siapa ada masalah Okey, bagus. Bagus Aiden. Pandai. Alamak Aiden. Aiden memang terbaik. Pandai Aiden. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit. Cikgu tunggu lagi 3 minit bagi peluang dekat kamu. Diorani dapat buat tak Diorani agak-agak? Pandai, bagus. Ya, betul. Pandai, bagus. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp 3 minit lagi. Okey. Okey, pandai, bagus. Okey, Erina, pandai. Okey. Cikgu tunggu cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey. Cikgu tunggu ni. Okey, pandai. Bagus. Tak ada masalah. Iya, Kaizuran. Pandai. Bagus. Tapi kena tak bagi tahu cikgu dia laju seragam ke tak? Okey, lagi 2 minit Cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu tengah tengok ni kod-kod ada yang nak tanya cikgu soalan ke. Miau. Buka mic ke? Wan Rifki dapat buat tak Wan Rifki? Buat. Dapat laju seragam ke tak? Jaya, tengok baru buat 1. Macam mana ni Wan Rifki nak exam ni? Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi.
Cikgu dah siap saya hantar kat cikgu ya. Iya, betul. Cikgu tunggu. Okey, jadi dah habis dah masa sebab cikgu banyak lagi soalan. Jadi untuk siapa-siapa yang tak faham, siapa-siapa yang confused, sekarang ni kita dah check P ke Q pakai kiraan cikgu. Kita nak tengok P, Q, cikgu dah kira. Sekarang ni cikgu kena kira Q ke R. Okey, daripada Q ke R, anak panah cikgu warna hitam. Okey, Q pergi kepada R. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi dekat sini jarak dia adalah 70. Manakala masa dia adalah 3.5. Jadi apa yang kamu kena buat? 70 bahagi 3.5, tekan je kalkulator. Dekat situ kamu dapat 20. Unit dia meter per saat juga. Kenapa? Sebab ini 70 meter. Dan 3.5 ni adalah saat. Bagus. Ramai yang dapat jawab dekat situ. Okey. Jadi sekarang ni PQ 20. QR dah 20. Kita cek pula daripada R pergi kepada S. R pergi kepada S. Laju. Tengok jarak bahagi dengan masa. Jarak dia berapa? Ni 60. Tekan 60 meter. Saat dia berapa? Ni 3 saat. Jadi kita tekan kalkulator 60 bahagi dengan 3 adalah 20 meter per saat. Jadi sekarang ni dia punya nilai laju tu sama. Bila semua sama, kita panggil dia laju seragam tak? Seragam. Ya. Betul. Jadi dekat sini kita panggil dia laju yang seragam. Itulah nak menjawab contoh nombor 4 kat sini. Okey, habis dah masa. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada cara nak lukis graf ni. Okey, senang je. Okey, jadi untuk cara nak lukis graf, cikgu akan ajar kamu. Cikgu akan ajar kamu ikut skala lah, ikut skala. Okey, jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu cara nak melukis graf pertama. Okey, macam mana? Ingat, cikgu tunjuk dulu apa yang kena ada pada graf. Lukis graf jarak masa. Ingat, bila cikgu bercakap tentang graf, jarak masa. Bila kita bercakap tentang graf, mesti dia ada paksi. Paksi untuk graf mesti dia ada X dan Y. Okey, mana satu X, mana satu Y? Yang tegak ni adalah paksi Y. Yang mengiring ni adalah paksi X. Habis dekat situ Okey, sekarang ni jarak dia dekat mana? Jarak sentiasa pada paksi Y. X tu apa? X sentiasa jatuh pada dia punya masa. Habis dekat situ. Jelas ke setakat ni? Boleh faham setakat tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Okey, kita nak tahu laju seragam ke ataupun laju tak seragam ke, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan lakar dua-dua ni pada graf yang sama. Boleh ke? Okey, boleh. Okey, jadi tengok Okey. Jadi dekat sini mula-mula sekali cikgu akan tunjuk dekat kamu yang nombor 1. Okey, soalan nombor 1 dia kalau boleh masing-masing buat dalam graf. Tapi tak apa. Tak apa. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Dia ada paksi X dan dia ada paksi Y. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, jadi untuk setiap masa cikgu akan buat. Untuk Y, ingat tu. Setiap kali untuk kita pergi kepada paksi Y adalah tentang jarak. Dan tulis sekali unit dia. Jarak dia adalah meter. Habis. Dan X tu apa? X tu adalah tentang masa. Masa tu apa? Masa tu adalah dalam keadaan saat. Okey, yang tengah-tengah ni apa? Center. Center tu mesti kosong. Habis dekat situ. Okey, sekarang ni kita pergi kepada masa. Setiap selang 2 kotak cikgu letak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dekat sini
Jadi dekat sini apa yang cikgu boleh nampak? Cikgu boleh lukis sampai situ sahaja pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab maksimum untuk X adalah 4 sahaja. Jadi cikgu tak perlu nak buat panjang-panjang. Macam mana? Kenapa cikgu berhenti dekat situ? Okey, cikgu berhenti dekat situ sebab untuk pasti X kan cikgu buat masa. Dan masa tu yang paling tinggi dia adalah 4. Jadi tak payahlah cikgu nak tulis sampai 10. Cikgu kena dah sampai 4. Lepas tu cikgu lebihkan 1 sahaja. Okey, jelas ke untuk pasti X? Boleh faham cara cikgu buat pasti X? Okey, bagus. Okey, sekarang 10, 20, 30, 40. Okey, kita buat 10, 20, 30, 40. Kita dah buat untuk paksi Y. Okey, kenapa? Okey, sekarang ni cikgu tulis untuk paksi Y. Kenapa cikgu berhenti dekat 50? Dia maksimum dia 40. Jadi dekat sini cikgu tulis je. Cikgu tulis. Ni skala ni cikgu buat pada paksi Y. Habis. Jelas ke? Boleh faham setakat ni? Okey, baik. Okey, 0, 0. Sini adalah X, sini adalah Y. Koordinat dia adalah 0, 0. Maksudnya dia jatuh dekat sini. Okey, yang ni tengok X dulu. 1, 10. Maksudnya dekat sini 1, bawa dia. Dekat sini 10, bawa dia. Jadi dekat sini kita pangkahkan. Selesai. Okey, manakala dekat sini 2, 20. Sini X, sini Y. X dia 2. Kita bawa dia ke atas. Lepas tu sini 20. Jadi kita pangkahkan. Jadi kita selesai. Kemudian 3, 30. Kita bawa dia ke atas. Kita bawa dia ke atas 3. Lepas tu kita unjurkan dia dekat sini. Kita dapat 3, 30. Kita unjurkan. Akhir sekali tengok betul-betul macam cikgu buat. 4, 40. Ingat, 4, 40. Okey, kita unjurkan 4 ni ke atas. Kita unjurkan 4 ni ke atas. Dan 40 ni kita unjurkan sampai tempat dia bertembung. Jadi, cikgu dah buat dah semua koordinat dekat situ. Okey, sampai yang cikgu buat ni, boleh jelas ke semua yang sampai cikgu terangkan tu? Boleh faham? Boleh. Faham. Okey. Jadi apa yang cikgu nak buat? Cikgu akan garis lurus. Bila dia dalam keadaan garis lurus, sekarang ni cikgu nak soal kamu. Adakah dia dalam keadaan laju yang seragam? Seragam. Ya. Seragam. Bila kamu nampak dia dalam keadaan garis lurus, maksudnya dekat sini kita panggil apa? Laju seragam. Ingat tu. Laju yang seragam. Habis dah dekat situ. Cikgu, ada orang confused kat cikgu macam mana nak buat skala. Okey, skala ni dia ikut kamu. Kalau skala kamu betul, maksudnya kamu dapat laju yang seragam. Jadi dekat sini dia tak bagi pun 2 cm 10 unit, dia tak bagi. Kamu susun dalam keadaan rata, sama rata. 2 kotak, 1. 2 kotak tambah lagi 1. 2 kotak tambah lagi 1. Macam tu cara susun dia kan. Okey, habis dekat sini. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Laju seragam, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ni ambil gambar nanti salin tau. Okey, habis cikgu akan tunjukkan pula untuk kotak nombor 2. Cikgu tunjuk pula kotak nombor 2 dekat sini. Okey, jadi untuk paksi X dia adalah masa. Paksi Y dia adalah jarak. Jadi tadi cikgu dah tunjuk. Okey, sekarang cikgu akan gariskan. Okey, cikgu akan gariskan untuk paksi X dengan paksi Y. Okey, tengok betul-betul. Okey, setiap selang 2 kotak, setiap selang 2 kotak, cikgu akan letak. Okey, besar pula dah. Okey, tengok okey, cikgu akan selesaikan dulu dia punya X. X dia sampai 4 sahaja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dah selesai dah X dia. Untuk Y, untuk Y, ikutlah kamu nak selang berapa kotak pun. Kalau kamu nak selang kotak tu 5, okey boleh saja. Ingat, untuk graf laju masa, kalau dia tak dimension 2 cm kepada berapa unit, dia ikut kamu. Okey, dia 30.
30 bahagi 5 dapat 6. Okey, tengok cikgu buat 5. 5. Cikgu tambah lagi 5. Tadi cikgu buat 10, 20, 30, 40 kan? Sekarang cikgu buat 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi ini adalah paksi Y cikgu. Paksi Y adalah tentang jarak meter. Jadi masa dia dekat paksi X. Masa dia adalah dalam saat. Okey, semua sampai sini jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, tengok. Kosong, kosong. Dekat sini cikgu buat dia kosong, kosong. Okey, masa dia 1. Okey, masa dia 1. Okey dah, cikgu buat dia 1. Sekarang dia 3. 3 tu dekat mana? Kamu kena agak-agak. Sekarang ni kalau kamu tengok dekat sini, cikgu zoom ni. Okey, cikgu selang 2 kotak jadi 5. Agak-agak atas ni kena dekat garisan ni berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapa dekat tengah-tengah ni? 0, 5. Salah. Bukan 4. 2.5. Ya, dia akan jadi 2.5. Sini berapa agak-agak sini? 5. Salah. 5. Bukan 5. 5 tambahlah dengan 2.5. Dapat berapa dekat sini? 7.5 Ya, itu yang maksud cikgu tadi. Kamu kena sekata, kamu kena sama rata. Okey, kalau dekat sini berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu dekat situ berapa? 12.5. Ya, 12.5. Itu yang maksud cikgu kalau kamu nak buat skala sendiri. Kalau kamu nak buat skala sendiri, kamu kena betul-betul hati-hatilah dekat sini. Kalau 2 kotak kamu selang dia jadi 5, maksudnya tengah-tengah ni dia jadi 2.5. Ada faham kah? Boleh faham? Jelas? Yes. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu teruskan pula. Kalau 1, 3. 1 ni dekat paksi X, 3 ni dekat paksi Y. Okey, untuk paksi Y dia, cikgu tulis 3 ni cikgu ataskan sikit. Agak-agak. Okey, jadi dekat sini cikgu tandakan dia apa? 1, 3. Habis dekat situ. Kemudian tengok dekat sini. 2, 7. Okey, 2 dekat atas. Cikgu pergi kepada atas. 7 tu dekat mana? Tengok kan 7.5 cikgu dah tulis. Takkan cikgu nak buat ke atas. Mestilah cikgu buat dekat belah bawah. Jadi silap. Tak lurus pula. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu buat belah bawah. Okey, 7.5. Belah bawah dia. Okey, jadi dekat sini cikgu dapatlah yang nombor 3. Sekarang ni 3, 16. Tengok ni 3. Cikgu bawa dia ke atas 3 ni. Okey, 3 cikgu bawa dia ke atas 16. 16 ni di atas sikit daripada ni. Okey. Jadi dekat sini kita punya plot dekat sini 3, 16. Akhir sekali 4, 30. 4 ni cikgu bawa dia ke atas. 30 ni betul-betul kena dekat sini. Okey, jadi untuk graf kita dia bentuk macam ni. Nampak ni. Okey, sekarang kalau cikgu nak sambung graf cikgu, tengok ni. Okey, cikgu mula daripada 0 pergi sini, lepas tu pergi sini, lepas tu pergi sini, lepas tu pergi sini. Sekarang ni cikgu nak soal kamu, adakah graf yang cikgu buat ni seragam? Tak. Ya, pandai. Dia adalah graf tidak seragam. Graf tidak seragam. Apa maksud graf tidak seragam? Maksudnya dia mempunyai, tengok mempunyai nilai laju yang berbeza. Itu maksud dia nilai laju maksud graf tidak seragam. Kalau cikgu cakap graf seragam, laju seragam, apa maksudnya? Dia mempunyai nilai laju yang sama. Jadi kamu comparekan ini graf seragam dan ini graf tidak seragam. Boleh faham ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Okey, Haziq macam mana Haziq? Boleh faham ke Haziq? Oh, Haziq terkeluar. Cikgu nak tanya Wafiuddin. Wafiuddin ada? Ada ke? Wafiuddin boleh faham? Faham.
Okey, ni gerak laju seragam, ni laju tak seragam. Ni graf seragam, ni graf tak seragam. Ni graf seragam, ni graf tak seragam. An Alisara, jelas ke An Alisara? Okey, bagus. Habis dekat sini. Cikgu nak tanya, aduh ramai sangat orang. Cikgu terlupa dah nama masing-masing. Okey, siapa-siapa yang ada masalah bagi tahu cikgu oh tak boleh masuk ke tadi? Kejap ada kawan kamu. Cikgu saya tak boleh masuk tadi, dia keluar. Dah masuk ke? Okey, kejap Okey, jadi masing-masing Adlan, boleh faham ke Adlan yang cikgu tunjuk tu Adlan? Boleh. Okey, Nazhan. Nazhan jelas ke Nazhan? Jelas. Okey. Insyirah. Insyirah jelas Insyirah? Jelas, jelas. Okey, habis dah dekat sini. Okey, yang ni sama sahaja. Sama sahaja. Jadi cikgu tak pergi dah dekat sini. Tak apalah, cikgu pergilah kat sini. Laju purata. Okey, sekarang ni cikgu pergilah. Laju purata. Laju purata. Okey, ingat dekat sini. Apa maksud laju purata? Siapa boleh bagi tahu cikgu laju purata tu apa? Tengok nota balik. Okey, cikgu tunjuk Laju purata ni, laju purata adalah laju keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan. Okey. Laju keseluruhan perjalanan. Apa maksud dia? Okey. Jadi macam ni. Contohlah. Kita ada A pergi kepada B, pergi kepada C. Masing-masing boleh tengok. Okey, masing-masing boleh tengok dan cikgu nak kamu kira nilai laju dia. Daripada A pergi kepada B, lepas tu pergi pula kepada C. Okey, tengok kat sini cikgu nak kamu kira laju Cikgu nak kamu kira laju. A pergi kepada B, laju dia silap laju dia pula. Jarak daripada A, tengok jarak daripada A cikgu buat dia 100 km. Manakala masa dia cikgu buat dia 2 jam. Manakala cikgu buat dari B pergi kepada C, cikgu buat apa? Cikgu buat jarak dia adalah 150 km. Manakala masa dekat sini cikgu buat dia dah penat. Cikgu bagi dia 5 jam. Sekarang cikgu nak kamu kira laju A ke B, daripada A pergi kepada B, dan cikgu nak kamu kira laju pergi B pergi kepada C. Okey, okey. Cuba buat. Cikgu nak kamu pandai beza. Apa maksud laju purata? Apa maksud kalau laju sahaja? Okey. Dah siap hantar kat cikgu Cikgu dah faham. Anda faham? Syahmi Mustaqim dapat buat? InsyaAllah boleh. Cikgu Kaizuran dapat buat tak? Dapat. Dapat. Okey. Cikgu. Ya. Soalan cikgu tadi, cikgu nak laju AB dengan laju BC kan? Laju daripada A pergi kepada B, data dia guna dekat atas ni. Dan cikgu nak laju pergi kepada BC, data dia guna dekat atas ni. Okey.
Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Tak faham bagi tahu cikgu Pandai. An Alisara dapat masuk dah? Dah. Okey, cikgu tak baca WhatsApp tadi, cikgu tengah menerangkan tadi. Sorry. Wan Rifki dapat tak nak cari nilai laju untuk warna biru dengan warna hijau ni? Tak dapat? Masih tengah buat cikgu. Masih tengah buat. Wan Rifki, apa formula laju? Sekejap, laju ke ya. Formula laju dia ke pula. Kena jarak. Kan cikgu kan? Ke salah? Apa? Formula kena jarak ke bahagi? Habislah Wan Rifki. Jarak bahagi masa. Jarak. Jarak bahagi masa. Mula. Okey. 1 minit lagi. Cikgu tunggu 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi habis dah masa yang cikgu berikan. Okey, sekarang kita nak cari laju tau. Kita nak cari laju. Masing-masing boleh tengok ke depan, tengah tengok ke semua? Ayo. Tengah tengok ke? Okey, laju sama dengan apa formula dia? Laju sama dengan Jarak bagi masa. okey, jarak bahagi masa. Saja cikgu ulang banyak kali supaya kamu ingat. Jarak dia 100. Masa dia 2. 100 bahagi dengan 2 kita dapat 50. Jarak dia dalam kilometer. Masa dia dalam jam. Maksudnya dekat sini kita punya laju daripada A ke B adalah 50 km per jam. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang daripada B pergi kepada C. Laju 150 bahagi dengan 5. 150 bahagi dengan 5 kita dapat 30 km per jam. Okey, sampai sini semua jelas ke? Semua jelas ke sampai sini? Yes. Okey, baik. Okey, sekarang ni adalah satu perjalanan tau. Cikgu berjalan daripada A ke B, lepas tu B kepada C. Ini laju. Kita cari, ini adalah laju. Ini adalah tentang laju.
Sekarang mana laju purata dia? Laju purata adalah keseluruhan perjalanan. Jadi laju purata keseluruhan jarak. Keseluruhan jarak bahagi dengan keseluruhan masa. Untuk jarak, kita ada 100 km dengan 150 km. Kita kena tambahkan. 100 tambah 150. Masa dekat sini 2 jam. Dekat sini 5 jam. 2 tambah 5. Jadinya dekat sini 100 tambah 150, total jarak dia adalah daripada A pergi ke C 250 km. Jadi A ke B 100, B ke C 150 km. Manakala masa A ke B 2 jam, B ke C 5 jam. Dekat sini kita dapat 7 jam. Jadi kita kira 250 bahagi dengan 7. Tekan kalkulator dapat berapa? 35.71. 35.71 km per jam. Bermakna kita boleh baca apa dekat sini? Laju purata daripada, ingat laju purata yang dia kira adalah daripada A pergi kepada C. Maksudnya keseluruhan perjalanan. Kalau kita nak kira laju sahaja, laju daripada point A pergi kepada point B macam ni. Point B pergi pada point C macam ni. Inilah apa yang cikgu masukkan laju purata. Keseluruhan perjalanan. Walaupun kita faham A pergi kepada B lain laju dia. B pergi kepada C lain laju dia. Tapi bila cikgu bercakap tentang laju purata, kita kena ambil A pergi kepada C. Inilah kita assume. Kita boleh faham A ke C dia just bawa selaju 35.71. Kita ambil purata dia. Kita ambil purata laju dia. Tu masuk laju purata. Jelas ke tentang laju purata? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Wafiuddin. Wafiuddin jelas ke Wafiuddin? Boleh faham ke? Boleh cikgu? Okey, bagus. Okey, siapa-siapa yang tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu boleh terangkan lagi sekali. Okey, sama je dekat sini. Tengok ni, tengok kat sini. Tengok cikgu tunjuk contoh 6. Cikgu tunjuk contoh 6. Okey, kita masih lagi dalam tajuk laju purata. Okey. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Tengok, dia pergi pukul 9 pagi. 9 pagi. Dia tulis dah kat sini. Dalam perjalanan dia singgah di restoran pizza untuk berehat. Okey, dia singgah berehat. Dan makan sebelum dia sambung perjalanan semula ke bandar A. Ni bandar A Ni bandar A. Cikgu buat dia bandar A. Okey. Dia sampai dekat bandar A pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata. Nak hitung laju purata untuk jarak, kita ambil keseluruhan jarak. Daripada sini pergi kepada sini adalah 10 km. Manakala daripada pizza pergi kepada bandar A adalah 25 km. Maksudnya keseluruhan jarak 10 tambah 25. Total jarak dia adalah 35 km. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey, habis. Cikgu pergi pula kepada masa. Untuk masa kamu kena kira kalau dia bagi dalam jam, kalau dia bagi dalam masa ni 12 tengah hari, 12 suku 9 pagi. Okey, kita kena tolak lah. Tolak. Ini dalam jam. Ini dalam minit. 15 tolak 0. Jadi kita dapat 15. 12 tolak 9. Kita dapat 2. 2 jam 15 minit. Tengok kita dapat 2 jam. Masa dia dekat sini adalah 2 jam 15 minit. Sekarang ni dia nak dalam kilometer per jam.
Dia nak jawapan dalam kilometer per jam. Maksudnya kita kena tukarkan masa 2 jam 15 minit. 15 minit tu kita kena tukar menjadi jam. Maksudnya berapa? Jadi ingat, minit nak pergi kepada jam. Bahagi 60. Bagi 10. Ya. 15 bahagi 60 dapat berapa? Dapat berapa? 0.5. 0.25 jam. Jadi bila kita dah tukarkan 15 minit, 2 jam tambah 0.25 jam. Jadi dekat sini total masa dia adalah 2.25 jam. Jadi sekarang barulah kita boleh tukarkan, barulah kita boleh cari laju purata. Laju purata jarak dia, total jarak dia 35 km. Total masa dia daripada sini pergi kepada sini. Okey, 2.25 jam. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 35 bahagi 2.25 dapat berapa? 15.55. Okey, 15.5 tapi cikgu bundarkan. Kita akan dapat 56 km per jam. Inilah jawapan laju purata dia. Inilah dia jawapan laju purata dia. Ni cara nak kira laju purata. Okey ke? Jelas? Boleh faham semua? Cikgu, Ya? kalau jawapan tu tak bundar, kira betul ke? Kalau jawapan tu tak bundar, kena bundar. Sebab dia adalah satu perpuluhan panjang. 15.555555 ujung tu. Jadi kita kena bundarkan supaya kita tak payahlah nak tulis panjang-panjang. Ambil dua nombor selepas perpuluhan sahaja. 1, 2, 1, 2. Menjawab? Okey. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Cikgu nak tanya Aiden. Aiden jelas ke Aiden? Okey. Umar Rafiqi jelas ke? Cikgu. Ya, nak tanya apa tu? Kan saya nampak tadi kan pukul 9 12 tu 12.15 minit tu tolak dengan 9 pukul 9. Kenapa saya tengok sini 12 tolak 9 3 je. Ya ke? Ya Allah, cikgu tersilap kira ke? Ada Sorry. 3 Aduh, tak ada siapa bagi tahu cikgu. 3. Terima kasih Wafi. Sorry. 3. Cikgu betulkan balik. 3. Ni 3. Sebaik Wafi dia bagi tahu cikgu. Sekarang kita kira balik. 35 bahagi 3.25 dapat berapa? 10.7. Okey, 10.77. Nasib baik ada Wafi Yudin bagi tahu cikgu mana silap cikgu. Okey, terima kasih Wafi Yudin. Cikgu tersilap tolak tadi. Okey Wafi Yudin, mantap. Fokus yang cikgu harapkan. Kaizuran tak bagi tahu cikgu pun cikgu tersilap tolak. Tak perasan cikgu. Tak perasan. Okey. Okey, tak apalah cikgu tersilap satu tu. Okey, tapi tak apalah. Cikgu harap flow tu jelas lah. Okey, cikgu nak tengok kamu dapat buat tak buat. Okey, cikgu pergi kepada satu soalan. Kita pergi kepada satu soalan. Tapi soalannya kat sini agak mencabar sebenarnya. Sebuah bas. Okey. Soalan yang lebih kurang sama macam tadi. Okey, contoh 6. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat contoh 7. Cuba selesaikan contoh 7. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Ikut macam cikgu buat tu.
Kalau siapa-siapa yang tak nampak, tak apa. Cikgu lukiskan. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong. Ni cikgu lukis kan. Bandar Puchong. Dia bertolak pada pukul 8.25 pagi. Kemudian dia tiba di Perai. Dia tiba di Perai. Dia tiba di Perai. Okey, Bandar Perai. Pada jam 13.45. Maksudnya 1 tengah hari lah. 1.45 tengah hari. Dan jarak dia daripada Puchong pergi kepada Perai. Cikgu buat kat sini. Daripada Puchong pergi kepada Perai adalah 354 kilometer. Okey, sekarang cuba kira apa? Cari laju purata. Cuba buat nanti tak faham nanti. Boleh tengok contoh dekat atas macam mana cikgu selesaikan. Sekejap cikgu minta izin kita anda sekejap. Okey, tak dapat jawab bagi tahu cikgu. Dapat jawab pun hantar dekat cikgu. Okey, bagus Aiden. Haziq tengah buat lagi ke Haziq? Okey. Cikgu bagi masa lagi 3 minit lagi kot. Cikgu, Ya. ni tambah tolak. Apa? Masa tu kita kena dapatkan masa tu. Apa? Tambah tolak apa tu? Tambah tolak yang mana tu Tak, Syami? Masa ke jarak? Maksud saya soalan ni yang masa. Yang masa. Yang masa tu kalau kita nak dapatkan jumlah masa dia. Masa dekat Perai tolak dengan masa dekat Puchong. Dapatlah jumlah masa dia. Jawab ke? InsyaAllah. Again cikgu. Okey, tengok Okey, cikgu daripada rumah. Cikgu pukul 9. 9 pagi. Cikgu pergi kedai. Okey, cikgu pergi kedai. Okey, kedai cikgu sampai dekat kedai pukul 10 pagi. Syami rasa macam mana cikgu dapat masa dia? Agak-agak berapa jam cikgu daripada rumah pergi ke kedai? Berapa jam Syami? Daripada rumah, cikgu berjalan pergi rumah, pergi ke kedai. Berapa masa cikgu ambil masa daripada rumah untuk sampai ke kedai? Syahmi, berapa masa? Berapa lama cikgu ambil masa daripada rumah cikgu jalan kaki pergi kedai? Ni. Cikgu bagi soalan ni. Siapa yang tanya tu? Syahmi? Dapat Syahmi? Dapat. Tak, ni. Cikgu daripada rumah pergi ke kedai. Cikgu daripada rumah, cikgu bertolak pukul 9 pagi. Cikgu sampai ke kedai pukul 10 pagi. Berapa masa yang cikgu ambil untuk sampai ke kedai? Saya sebenarnya tak berapa faham cikgu. Ni. Tak apalah sebab tu cikgu nak terangkan. Okey Syahmi. Cikgu duduk rumah sekarang ni. Okey, yang tu boleh faham?
Ada. Cikgu duduk dekat rumah sekarang ni. Cikgu duduk kat rumah. Cikgu nak pergi kedai. Okey, sampai situ jelas? Okey, cikgu Jelas, bertolak jelas. daripada rumah pukul 9 pagi. Okey, sampai situ boleh faham? Boleh. Cikgu sampai kedai pukul 10 pagi. Okey. Berapa masa yang cikgu ambil daripada rumah cikgu nak pergi ke kedai? Nak sampai ke kedai? 9 pagi. Cikgu 9 pagi kat rumah, 10 pagi kat kedai. Berapa daripada perjalanan cikgu ni, berapa masa yang cikgu ambil? Berapa lama tempoh masa yang cikgu ambil untuk sampai ke kedai? Saya tak tahu lah cikgu. Okey. Okey, kita tukar masa. Syami. Cikgu nak tanya Syami Syami, kalau dekat rumah Syami pergi sekolah pukul berapa? Siap-siap dekat sekolah pukul berapa? Tunggu van ke? Saya pergi dengan mak saya. Tak apalah. Cikgu nak tanya Syami bergerak daripada rumah pukul berapa? Okey, contoh. Cikgu cakap 7 pagi. 7 pagi okey, 7 pagi. Okey, Syami 7 pagi. Syami dengar ke? Ada yang dengar. Cikgu tak Syami. apa, tak apa. Saya cuba buat lah, boleh. Saya cuba buat. Ya, cikgu nak bagi fahamkan konsep masa ni. Tak apa Syami, tak ada orang kenal pun. Jangan risau. Okey, Syami dengan cikgu Contoh Syami. Pukul 7 pagi cikgu dari rumah. Cikgu sampai sekolah pukul 7:30 pagi. Berapa lama masa yang cikgu ambil daripada rumah pergi ke sekolah? Tak dapat? Tak. Saya, cikgu boleh tak jelaskan? Tolong jelaskan. Okey. Baik. Tak apa, cikgu ajar tak dapat Okey, tak apa. Cikgu tunjuk nanti. Kalau cikgu macam mana cikgu nak terang? Sekejap Daripada rumah cikgu bertolak pukul 7 pagi. Cikgu nak pergi ke sekolah. Cikgu sampai sekolah pukul 7:30 pagi. Berapakah jumlah masa yang cikgu ambil untuk sampai ke sekolah? Siapa boleh bagi tahu cikgu masa daripada rumah ke sekolah berapa lama? 30 minit. 30 minit. Macam mana dapat 30 minit? Tolak. 7:30 pagi, tolak pukul 7 pagi. Jadi, samalah macam tadi. Konsep dia, cikgu cuba ajar konsep. Okey, sama macam tadi, cikgu mula selesaikan Kita dah sampai pukul seberang perai ni, pukul 13.45, 1.45 tengah hari. 1.45 tengah hari. Okey. Dan kita bertolak daripada Bandar Puchong pukul 8.25 pagi. Sekarang ni untuk kita dapatkan jumlah jarak ataupun jumlah masa perjalanan tu, kita kena tolak kan? Tolak apa? Masa sampai tolak dengan masa bertolak. Okey, jadi cikgu nak tolak 1.45 ni susah. Jadi ini adalah kita panggil dia sistem 12 jam. Okey. Dekat sini kita panggil dia sistem 24 jam. Sistem 24 jam ni kita guna untuk tambah tolak. Senang sikit lah. Okey, jadi 13.45. Tengok cikgu buat cikgu kira. 13.45 dengan 08.25. Okey, cikgu bahagi. Kenapa cikgu bahagi 2 kat sini? Ini adalah bahagian minit. Ini adalah bahagian jam. Okey, jelas ke Syami? Boleh faham?
Cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak ambil minit. 45 minit tolak 25 minit. Tolong siapa-siapa tekan kalkulator untuk cikgu. Dapat berapa? 20. 20 minit. Okey, 13 tolak 5. dengan 8 dapat berapa? 5. Okey, 13 tolak dengan 8 kita akan dapat 5. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah masa yang kita ambil daripada Bandar Puchong pergi kepada Perai adalah selama apa? 5 jam. 5 ni di dalam kurungan jam, di dalam bahagian jam. Masa minit 20 minit. 20 minit. Okey, ni masa dia. Manakala jarak dia, tengok jarak dia, total jarak dia adalah 354 kilometer. Okey, sekarang dia nak laju purata dalam kilometer per jam. Laju purata adalah total jarak bahagi dengan total masa. Jarak mesti dalam keadaan kilometer. Ingat ni, tengok unit dia. Dan masa dia mesti dalam keadaan jam. Jadi jarak dia kita dah terus ambil 354 kilometer. Manakala masa dia 5 jam 20 minit. Jangan masukkan 5 jam 20 minit. Sebab apa? Sebab kita mesti tukarkan semuanya kepada jam. Jadi 5 jam 20 minit kita tukarkan 20 minit kepada jam. 20 minit kepada jam kita tukarkan. 20 bahagi 60. 20 bahagi 60 dapat berapa? 0.33. 0.33 jam. Iya, 0.33 jam. Bermakna jam dekat sini adalah 5 tambah 0.33. Kita tekan kalkulator kita akan dapat 5.33 jam. Jadi dekat sini kita akan dapat 5.33 jam. Bagus. Okey Syami, boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu suka semangat tu lah. Bila kita tak faham, kita tanya. Itu benda yang paling cikgu suka. Cikgu tak akan marah. Jangan risau. Selagi kamu tanya, kamu tak faham, cikgu akan cuba cari idea. Cikgu cari idea untuk bagi kamu faham. Cikgu, insya-Allah cikgu akan cuba sedaya upayalah. Takkan nak tinggalkan kamu dalam keadaan tak faham. Okey, boleh okey ke Syami? Okey, Cik. Okey, bagus. Okey, sekarang laju purata dia 354 bahagi dengan masa 5.33. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat dah tu tekan kalkulator. Wafiuddin. 66.4 km per jam. 66.4 betul, tapi 42 kilometer per jam. Pandai. Ni jawapan dia. Inilah masa dia laju purata. Okey, habis dah masa. Cikgu nak pergi kepada pecutan lah pula. Cikgu nak pergi kepada pecutan. Jadi masing-masing boleh tengoklah dekat depan macam mana cikgu nak terangkan kepada pecutan. Ada siapa-siapa nak tanya ke tu? Bukan 5.44 ke? Ke salah saya ni? 5.443? 5.44 ke? Ke Kat salah? mana tu? Warifki tekan macam mana? Saya cuba tekan. 354 354 bahagi 5.33. Saya tulis 20 minit bagi 60 jadinya 0.33. Lepas tu saya tambahkan 5 salah kan. Lepas tu saya tambah 5 tambah 0.33 jam jadinya 55. Saat ni lain. Salah kecil ke saya. Okey, tak apalah, betul lah ni. Betul dah orang yang Wafiuddin kira tu. Okey, inilah cara dia. Okey, habis dah untuk laju. Cikgu ada masa berapa minit je ni lagi? Cikgu ada 40 minit je lagi untuk terangkan pecutan. Cikgu, kenapa cikgu nak cepat ke nak terangkan pecutan 40 minit? Boleh. Sebab apa? Sebab konsep laju dengan pecutan sama sahaja. Sama sahaja. Cumanya dekat bahagian pecutan ni dia lain. Apa yang lain ni?
konsep No, sama, no. definisi tu lain. Okey, masing-masing tengok pecutan. Pecutan ni kalau makin laju kita panggil dia pecut. Tengok orang kalau orang tengah lumba kereta ke lumba motor, pecutlah sikit. Maksudnya suruh makin laju. Okey. Lepas tu kalau kita punya pecutan kalau makin laju kita panggil pecut. Kalau makin perlahan kita panggil dia slow, makin slow ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia nyah pecutan. Okey, pecutan ni apa? Pecutan ni berlaku apabila ada perubahan nilai laju. Pecutan hanya ada pada sesuatu yang terdapat perubahan nilai laju. Contoh. Sekarang ni bila motor kamu nak start motor daripada 0 km per jam, kamu start ke motor kamu press 20 km per jam. Lepas tu kamu pusing satu kampung dengan 20 km per jam. Jalan slow dan steady. Okey, kamu pusing kampung 20 km per jam. Dah bosan, balik rumah. Bila balik rumah motor yang kamu naik tu mestilah kamu nak kena berhenti. Macam mana kamu tak nak berhenti, kamu nak pusing rumah tu sampai tengah malam? Tak. Okey, 0 km per jam balik. Okey, ni situasi dia. Situasi dia tengok Okey, cikgu ada motor. Motor cikgu sebelum bergerak 0 km per jam. Cikgu bawa motor dengan niat nak pergi pusing kampung. Okey, cikgu bawa niat nak pusing kampung. Jadi cikgu bawa 20 km per jam lah. 20 km per jam tu cikgu maintain. Cikgu pusing satu kampung. Ikutlah ada bumper ke tak ada bumper ke, cikgu buat 20 km per jam je. Okey, cikgu pusing 20 km per jam. Okey, habis je cikgu pusing, cikgu baliklah rumah balik. Bila cikgu balik rumah cikgu kenalah break. Jadi bila cikgu sampai rumah, bila cikgu dah berhentikan motor cikgu, meter dekat motor cikgu tu akan pergi kepada 0 km per jam balik. Okey, sampai situ jelas ke situasi tu? Boleh faham tak situasi dulu? Situasi tu jelas tak yang cikgu cuba sampaikan tu? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi daripada 0 bila ada peningkatan nilai laju. Ingat, bila dia ada peningkatan nilai laju. Dekat sini kita panggil dia mecut. Okey, maksudnya ada nilai pecutan dekat situ. Ada nilai pecutan dekat situ. Okey, habis. Okey, kemudian cikgu pusing kampung cikgu dengan 20 km per jam. Bila cikgu pusing kampung cikgu 20 km per jam, bila sama nilai laju dia, kita panggil apa? Laju seragam. Masa keadaan laju seragam, tiada pecutan berlaku. Sebab apa? Sebab tiada perubahan nilai laju. Ingat, tengok definisi balik. Pecutan hanya berlaku apabila ada perubahan nilai laju. Jadi bila laju dia seragam dekat sini, tak ada pecutan yang berlaku. Okey, sampai sini cikgu nak balik rumah cikgu nak berhentikan motor cikgu. Dia ada apa? Dia ada pengurangan nilai laju. Daripada 20 pergi kepada 0. Kalau yang sini daripada 0 pergi kepada 20. Jadi bila dia ada pengurangan nilai laju, maksudnya kita apa? Kita ada nilai nyah pecutan. Itu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris kita panggil slow lah. Okey, nyah pecutan ni maksudnya ada nilai pecutan dekat situ. Selagi kamu tengok ada nilai perubahan laju dekat sini, kita kira daripada 20 pergi kepada 0 ataupun daripada 0 pergi kepada 20, dia ada nilai laju dia. Tetapi kalau laju dia seragam, maksudnya apa? Laju dia maintain 20, jadi tiada pecutan yang berlaku. Jadi bila orang suruh kira pecutan, kat sini kamu boleh kira, dengan kat sini kamu boleh kira. Dekat sini tak ada nilai pecutan. Jelas ke? Boleh faham ke?
Boleh. Ni ada nilai pecutan. Ini tiada nilai. Tengok ini tiada nilai. Okey, lepas tu ni ada nilai dia. Cikgu nak kamu nampak tu. Okey. Jadi, itu cara kita nak tengok dekat mana ataupun keadaan apa yang ada nilai pecutan. Ingatlah kalau laju seragam, tak ada pecutan. Itulah beza dia orang cakap. Laju dan pecutan. Laju tu adalah apabila ada perubahan jarak bahagi masa. Pecutan tu pula adalah perubahan bagi laju. Bezakan dua-dua tu. Bezakan dua-dua tu. Nanti form 4, kamu dah form 2, form 3, form 4 jumpa balik bab ni. Bab 6. Kamu boleh buka buku teks form 4 ada bab ni. Sebab tu cikgu ajar ni. Okey, habis dekat sini, kita punya laju formula dia apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi dengan masa. Sekarang pecutan ataupun nyah pecutan, formula dia adalah laju bahagi masa. Ini adalah formula dia. Jadi ingat, bila kita nak pecutan, bila kita nakkan nilai pecutan, mesti kena ada nilai laju. Mesti kena ada nilai laju. Jadi nak cari laju, jarak bahagi masa. Sebab tu kelas cikgu malam ni, cikgu tak terus pergi kepada pecutan. Cikgu confirmkan dengan kamu semua macam mana betul-betul nak cari nilai laju tu, baru cikgu masuk. Baru cikgu berani masuk kepada pecutan. Itu maksud cikgu. Itu yang cuba cikgu sampaikan. Kok kamu tak nampak kan? Ni yang cikgu cuba sampaikan. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Mana semua orang ni? Okey, jadi tengok kat depan Okey, kita pergi pula kepada worksheet pecutan kita. Kita pergi pula worksheet pecutan kita. Okey, tengok Okey. Tengok. Ni cikgu nak terangkan kepada nilai unit. Tengok kepada nilai unit tau. Tengok kepada nilai unit. Contoh. Kalau cikgu cakap, jangan pandang contoh tu lagi. Okey, contoh kalau cikgu cakap daripada A, cikgu pergi kepada cikgu pergi kepada tak payahlah. Nanti kamu pening. Sorry. Okey, kalau cikgu cakap unit jarak adalah 120 km, unit masa adalah cikgu buat 5 jam. Okey, ni adalah untuk A. Okey, untuk B, cikgu buat apa? Jarak dia dekat sini adalah 150 km dan masa dia dekat sini adalah 5 jam. Tengok macam mana cikgu cari laju. Ingat, laju ni cikgu dah assume semua dah boleh nampak 120 bahagi dengan 5. Kita tekan kalkulator, 120 bahagi 5, kita dapat 24. Okey, unit dia, unit. Kita tengah fokus unit. Jarak dalam kilometer, masa dalam jam. Maksudnya unit untuk laju kita adalah kilometer per jam. Sama juga dengan B. Laju dia dekat sini adalah 150 bahagi dengan 5. Jarak dia kilometer, masa dia adalah 5 jam. Sekarang bila cikgu nak kira 150 bahagi 5, cikgu dapat 30. Unit dia adalah kilometer per jam. Okey. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok Okey, ini adalah keadaan di mana kita ada dua tempat. Daripada A pergi kepada B. Daripada A pergi kepada B. A ni nilai laju kita adalah
24 km per jam. Manakala B kamu dah pecut 30 km per jam. Maksudnya kamu press motor kamu. Jadi bila perubahan nilai daripada rendah ke tinggi, kita panggil dia memecut. Maksud dia ada nilai pecutan. Nilai pecutan. Jadi macam mana nak kira pecutan dekat sini? Kiraan pecutan dekat sini adalah kamu kena tahu sepanjang masa daripada 24 km nak ke 30 km per jam, kamu ambil berapa masa lama? Kamu ambil masa berapa lama? Contoh, daripada 24 km per jam nak pergi kepada 30 km per jam, kamu ambil masa 60 minit. Kita assume 60 minit. Lama tu. Lama padahal sikit je. Okey. Maksudnya nilai tu nak pecut. Mungkinlah orang ni besar badan dia, lambat sikit dia nak pecut. Dia ambil masa sejam untuk memecut daripada 24 pergi kepada 30. Okey, habis kat situ. Tengok Dekat sini dia pakai jam. Dekat sini dia pakai jam. Jadi kita kena tukarkan 60 minit pergi kepada jam. 60 minit bersamaan dengan berapa jam? 1 jam. Okey, dalam 1 jam. Tengok Okey, kita nak kira nilai pecutan. Nilai pecutan, formula dia adalah perubahan laju bahagi dengan masa. Perubahan laju dekat sini adalah 30 tolak 24 bahagi dengan 1. 30 tolak 24, kamu dapat 6. 6 bahagi dengan 1, kamu dapat 6. Okey, jadi unit dia apa? Unit dia dekat sini adalah kilometer per, tengok ni betul-betul, kilometer per jam kuasa 2. Perbezaan unit laju dengan unit pecutan. Ini kita panggil dia unit laju. Unit laju. Kalau unit pecutan, untuk unit pecutan, tengok betul-betul, unit pecutan dia ada kuasa 2 pada masa dia. Pada unit masa tu. Dah pukul berapa ni? Okey, sempat kot. Okey, jadi masing-masing, lepas cikgu dah terangkan yang ni, jelas ke? Boleh faham ke? Okey ke semua? Boleh. Okey. Sayyidatul Munawwarah. Sayyidatul jelas ke Sayyidatul? Okey. Salin tahu ni tahu. Cikgu nak tanya. Aiden setakat ni boleh faham ke Aiden? Boleh. Okey. Bagus. Okey, tengok betul-betul Tengok ni. Tengok kamu kena faham betul-betul. Adam Arif Aiman setakat ni boleh follow lagi tak? Boleh. Okey, tengok sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun. Pegun ni maksudnya berhenti. Maksudnya kereta tu tak bergerak. Ingatlah, dia nak berlumba ni. Kan? Bila dia nak berlumba, mana ada orang berlumba kereta tu terus bergerak. Jadi kereta tu dia dalam keadaan berhenti. Okey, jadi cikgu tulis. Cikgu lukis gambar kereta ni Okey, ni cikgu tulis. Okey, ni dia punya apa? Dia punya garisan mula. Cikgu tulis mula. Okey. Habis dekat situ dia berhentilah ni. Masa sini adalah 0 km per jam. Tengok betul-betul. Lepas tu dia pecut. Masa 3 saat. Dia pecut dekat sini. Dia terus tekan dia punya nilai laju dia. Nilai laju dia dekat B ni adalah tempat A. Ni adalah tempat B. Nilai laju dia dekat sini. Ni kereta yang sama tau. Kereta yang sama. B ni dia terus dapat 120 km per jam. Berapa lama daripada 0 nak pergi kepada 120 tu? Dia ambil masa 6 saat sahaja.
Jadi sekarang ni ada nilai pecutan dekat sini. Ada nilai pecutan dekat sini. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi tengok ni Alamak, nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham ke? Tak faham bagi tahu cikgu. Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu nak kira apa ni? Cikgu nak kira pecutan. Kenapa cikgu cakap pecutan? Kenapa bukannya pecutan? Dia pecut, dia memecut bila nilai rendah ke nilai tinggi. Pecutan dia perubahan laju, ingat tahu, perubahan laju bahagi dengan masa. Perubahan laju dekat sini adalah 120, ambil yang besar tau. Yang ni, yang tempat dia pergi. 120 km per jam. Tolak dengan 0 km per jam bahagi dengan masa. Masa dia ada masalah dekat sini. Kenapa? Masa dia dalam saat. Masa dia dekat sini dalam saat. Dekat sini dia dalam keadaan jam. Ni saat. Ini jam. Ini jam. Jadi saat ni kita kena tukarkan. 6 saat kita kena tukarkan kepada jam. Jadi saat ni kita tukar dulu kepada minit. 6 bahagi 60. Jadi dekat sini kamu akan dapat 6 saat bersamaan dengan 0.1 minit. Tengok betul-betul. 0.1 minit nak tukar kepada jam. Bahagi 60 lagi. 0.1 bahagi dengan 60. Nanti kamu tekan kalkulator. Kalau siapa-siapa dapat macam ni. 1.67. Darab 10 negatif 3. Pergi. 1, 2, 3. Kamu akan dapat 0.00167. Bundakan dia 0.002. Habis kat situ. Ni kod-kod kalau siapa kalkulator dia dapat macam ni. Okey. Jadi 6 saat adalah bersamaan dengan 0.002 jam. Okey. Jadi barulah cikgu masukkan 0.002 jam. Cikgu, kenapa cikgu tukarkan kepada jam? Tak boleh ke kita pakai saat terus? Kita kena tukarkan kepada jam sebab apa? Sebab nilai laju kita dekat sini dah dalam keadaan jam. Unit masa kita dalam laju kita ni, dia dah pakai jam. Jadi kita kena tukarkan 6 saat kepada jam. Lepas tu kita tekanlah kalkulator 120 tolak 0. Kita dapat 120. Bahagi dia punya masa 0.002. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita dapat nilai pecutan dia. 60,000 kilometer. Dia ambil unit ni. Ambil unit laju dia. Kilometer per jam. Kuasa 2. Cumanya dekat masa tu kita letak kuasa 2. Jadi inilah nilai pecutan dia. 60,000. Cikgu, lajunya betul. Memang laju pun. Kalau daripada kosong, daripada kereta tu berhenti, terus nak pecut 120, memang sangat laju. Memang sangat dia pecut dia. Maksudnya, dia mula kereta tu, dia mula berlumba tu, macam tu dia mula pecut. Okey, boleh faham ke? Aiden, jelas ke Aiden? Jelas. Okey, Wan Rifki, boleh faham ke? Alamak, hilang dah. Cikgu nak tanya Umar Rafiki. Umar Rafiki, jelas tak Umar Rafiki? Okey, Salin tahu, Salin. Insyirah boleh faham ke tentang pecutan ni? Faham. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi, berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. Berdasarkan 2 contoh yang cikgu dah bagi, ada 3 sebenarnya. Okey, ada 3 contoh yang cikgu dah bagi. Tengok ni, cuba selesaikan dia punya
pecutan. Cuba kira soalan A ni. Okey. Dah siap WhatsApp cikgu Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Adam Arif Aiman ke Mula Pening dah? Farish. Jelas ke Farish? Tak faham bagi tahu cikgu Siapa-siapa yang tak faham bagi tahu cikgu, cikgu akan terangkan balik daripada awal. Faham. Okey, baik. Okey, untuk kefahaman yang lebih, buat dulu soalan A, cikgu akan terangkan balik. Jadi jangan risau, cikgu akan terangkan balik. Masing-masing cikgu akan terangkan balik. Jangan risau. Buat je dulu. Cikgu nak tengok kamu dapat tak flow tu. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit Cikgu, Ya. dari Saad macam soalan tadi kan. Dari Saad nak ke jam, dia kena bagi 60. Dia kena bagi 60. Lepas tu dapat jawapan tu bagi 60 lagi Oh, tak. Betul dah. Yang ni betul. 60 bahagi 60 lagi sebab saat dia nak pergi kepada jam, dia kena lalu minit dulu baru jam. Yang ni tak payah kan? Ya, betul. Macam mana Wafiuddin tahu dia tak payah? Sebab nampak M per S tadi. Ya, jadi kita tak payah dah tukarkan dah. Pandai. Ya, itu Okay. cara dia. Okey, bagus Aiden. Aiden dapat jawab kat sini. Aiden dah belajar dah ni kat sekolah? Ya. Okey. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi Okey, bagus. Ada yang dah hantar? Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi.
Cuba buat. Jangan risau. Siapa-siapa yang pening tu jangan risau. Lepas ni cikgu tunjuk lagi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana cikgu selesaikan. Okey, masa kita tinggal 15 minit sahaja. Jadi cikgu nak masing-masing fokus macam mana cikgu selesaikan. Okey, semua orang cikgu akan tunjukkan soalan nombor contoh A dan contoh B. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Nampak ke soalan dekat depan ni? Nampak. Okey, yang lain mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Nampak ke? Nampak. Okey, tengok betul-betul Okey, baik. Okey, tengok betul-betul. Kita dah nak habis dah. Kita jumpa minggu depan pula. Lama lagi. Okey, jadi tengok sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Pegun ni maksudnya dia dalam keadaan berhenti. Okey, maksudnya dia duduk diam. Okey, ni motosikal dia duduk diam. Dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat. Motosikal tu berhenti. Sekarang ni dalam 5 saat daripada kosong meter per saat, dia pecut kepada 20 meter per saat. Dalam masa berapa lama perubahan kosong pergi ke 20? Dalam masa 5 saat. Jadi ini kita tulis masa dia adalah 5 saat. Okey, kita kena fahamlah. Bila dia nampak unit meter per saat, ini adalah unit laju. Ini adalah unit laju. Jelas ke sampai situ semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, itu penjelasan dalam gambar rajah. Sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari pecut. Macam mana cikgu cakap dia pecut? Sebab perubahan dia adalah meningkat. Daripada kosong pergi kepada 20, dekat sini kita tahu dia memecut. Kita boleh kira dia punya pecutan. Jadi tengok kat sini, pecutan. Pecutan, formula dia adalah apa? Formula dia dekat sini adalah pecutan yang kedua ni 20 tolak dengan daripada awal dia ni akhir ni awal. Tu siapa-siapa yang tak nampak Okey, 20 tolak dengan awal dia kosong bahagi dengan 5. Jadi 20 tolak kosong dapat 20, bahagi dengan 5 kita dapat 4. Unit dia 4. Sekarang ni di dalam keadaan pecutan. Meter per saat kuasa 2. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Kita panggil dia pecutan. Jadi kamu kena faham. Yang kamu kena isi perubahan ni bukan kamu isi besar tolak kecil. Bukan kamu isi besar tolak kecil. Kamu isi apa? Kamu isi dekat sini yang akhir tolak dengan yang awal. Ini yang akhir dia, ini yang awal dia. Jelas ke macam mana cikgu dapat pecutan? Boleh faham ke? Boleh. Okey.
Yang lain, yang perempuan Durani. Durani ada ke Durani? Boleh. Okey, Aziz. Aziz jelas ke Aziz? Boleh faham? Okey. Syahmi, okey ke Syahmi? Okey. Okey, tengok soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Selepas break ditekan, maksudnya pecutan kita keadaan sekarang ni adalah dalam keadaan 20 meter per saat. Selepas break ditekan, kelajuan motor tu makin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti. Maksudnya break tu, dia tekan break tu sampailah motor tu berhenti. Bila berhenti, masa dia adalah 0 meter per saat. 0 meter per saat. Berapa lama dia tekan break untuk daripada 20 pergi kepada 0? Ini 4 saat. Jadi masa yang dia alami perubahan dekat sini adalah 4 saat. Jadi kita kena faham 20 ni adalah unit laju. 0 ni adalah unit laju. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Okey, baik. Okey, jadi cikgu terus terang. Cikgu terus pergi kepada penerangan cikgu. Daripada tadi 0 ke 20 dia meningkat. Sekarang 20 ke 0 dia menurun. Maksudnya dekat sini kita panggil apa? Nyah pecutan. Maksudnya dia makin slow. Dia makin perlahan. Dia makin perlahan. Dia perlahankan kereta dia. Tadi dia melajukan kereta dia. Sekarang dia perlahankan motor dia. Kereta. Jadi berapakah pecutan motor tu? Okey. Jadi nyah pecutan. Kita tak panggil pecutan lah sekarang. Kita panggil nyah pecutan. Nyah pecutan. Kenapa cikgu cakap dia nyah pecutan? Sebab perubahan daripada 20. 20 adalah yang awal dia. Dan akhir dia berhenti. Yang awal, yang akhir. Jadi sekarang nyah pecutan yang akhir dia 0, yang awal dia 20. Bahagi dengan 4. Jadi 0 tolak 20, kita dapat negatif 20 bahagi 4. Sekarang negatif 20 bahagi 4 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 5. Unit dia dekat sini meter per saat kuasa 2. Jadi apa maksud negatif ni? Maksud negatif dekat sini adalah maksud kenderaan tu makin perlahan. Dia makin perlahan. Itu yang dimaksudkan dengan negatif. Jadi bila kamu nak cakap nyah pecutan, dalam 5, itulah nyah pecutan, itu maksud dia. Okey, jelas ke? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk tu? Jelas ke? Nampak tak flow yang cikgu tunjuk tu? Okey, ini memang tajuk ni memang perlu kepada penerangan. Okey, siapa-siapa yang tak faham bagi tahu cikgu terus. Syahmi, macam mana Syahmi? Boleh jelas ke yang cikgu tunjuk ni? Cikgu. Boleh. Cikgu. Nak cikgu explain balik? Mana? Yang kat mana nak cikgu explain balik? Saya nak tanya. Tanya. Siapa tu? Wafi. Kenapa Wafi Din? Kenapa dia kena memang kena letak yang kan yang ada nyah pecutan tu kan? Kenapa kena letak nombor yang nyah pecutan yang awal, yang akhir tu kat depan? Memang formula dia. Formula dia untuk pecutan, adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Ni formula dia. Okey, menjawab. Kalau kita tersalah, jadi benda ni penting lah kan? Kalau tersalah boleh jadi salah jawapan kan? Ya, salah. Kena hati-hatilah. Kita
Tak susah pun. Kita just kena tengok mana satu laju yang awal, mana satu laju yang akhir. Itu je. Ya. Menjawab. Faham. Okey. Okey, yang lain ada soalan tak nak tanya? Cikgu tunggu. Eden ada soalan tak Eden nak tanya? Tak ada. Okey, Nazhan ada soalan tak nak tanya Nazhan? Tak ada Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan bagi tahu Okey, jadi kita cuba buat satu soalan Kita cuba buat satu soalan. Yang ni dia dalam keadaan jam lah. Cikgu macam Lisa memecut 4 km per jam semasa memotong sebuah kereta. Jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Oh, lajunya dia bawa. Okey, jadi cikgu akan kita pergi kepada soalan ni. Berdasarkan apa yang cikgu terang tadi, masing-masing boleh tengok ke depan. Kita dah nak habis dah masa, kita ada masa 5 minit sahaja lagi. Okey, tengok ni cikgu nak terangkan. Okey, cikgu dah nak habis masa dah. Cikgu nak terangkan Peningkatan laju terhadap masa ialah pecutan positif. Bila dia dapat jawapan dalam keadaan positif. Ini 4 dekat sini sebenarnya dia dalam keadaan positif. Maksudnya dia dalam keadaan makin laju. Makin laju. Itu maksud cikgu. Tapi bila kamu dapat negatif, maksudnya dia dalam keadaan makin perlahan. Ini yang dua benda ni kamu kena betul-betul faham. Bila dia makin laju, bila dia makin perlahan, kena tengok betul-betul. Kena masukkan nilai betul-betul dalam formula. Ingat, formula untuk laju tu apa? Pecutan. Pecutan, salin tahu. Pecutan adalah formula dia laju akhir. Tengok, salin tahu. Tolak laju awal. Bahagi dengan masa. Maksudnya dia ada perbezaan nilai laju pada akhir dengan pada awal. Itulah yang kita bercakap tentang perubahan nilai laju. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey. Okey, jadi kita dah nak habis dah masa. Kita ada masa 3 minit lebih. Tak sempat dah nak buat satu soalan. Nanti cikgu akan bagi homework. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Jadi boleh buka kamera. Cikgu nak tanyalah macam mana feedback kelas. Okey tak? Okey. Syahmi, susah tak tajuk ni Syahmi? Susah tak Syahmi tajuk ni? Boleh lah. Kaizeran susah tak tajuk ni Kaizeran? Okey ke? Okey, oh bagus. Wafi dia okey Wafi? Okey ke? Okey, bagus. Ni cikgu nak tanya Insyirah mana Insyirah? Cikgu nak tengok sikit Insyirah. Insyirah dapat buat tak soalan-soalan tadi? Dapat. Okey ke? Dapat salin semua tak? Dapat. Okey. Last cikgu nak tanya Durani dapat salin semua tak Durani? Dapat. Okey, jadi nanti kan kelas kita kan bila cikgu bagi yang tu kalau sempat kamu print, nanti kamu print tu kamu tak perlu nak salin soalan dah. Semua jawapan cikgu akan bagi, kamu just salin dan fahamkan. Jangan salin tak faham. Ada orang dia salin tak faham. Jadi salin dan fahamkan. Cikgu just boleh terangkan. Tapi kalau kamu sendiri tak bagi tahu, kamu tak faham yang mana, cikgu tak boleh nak tolong. Jadi itulah cerita dia. Haziq, mana Haziq? Haziq okey ke Haziq? Okey ke?
Bezakan betul-betul laju dengan pecutan tu Wan Naim okey ke Wan Naim? Boleh jelas ke semua? Jelas. Wan Naim ada nak tanya soalan tak kat cikgu? Tak ada. An Alisara okey kan? An Alisara boleh faham semua? Mana An Alisara ni? Last. Akilah okey Akilah boleh faham ke Akilah? Faham. Okey, jadi itu sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Okey, jadi masing-masing selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Cikgu. Terima kasih. Okey.